Assalamualaikum dan hai guys. Selamat datang kepada semua penonton cerita studio yang baru datang ke channel aku ini. Dan yang tak lupa juga, yang lama, aku ucapkan terima kasih kerana masih bersama aku dalam channel ini. Hari ini aku nak cerita sikit mengenai satu isu yang hangat diperkatakan di Malaysia, bahkan juga di dunia. Ia sangat berkaitan dengan pemakaian mask aku ni. Betul tak? Okey. Dan kalau kau nak tahu apa isu tu, please tonton video ni sampai habis. Boleh tak guys? Okay guys. Lepas tu jangan lupa tolong subscribe siapa yang belum subscribe, like and share, dan jangan lupa tekan bell notification supaya tidak terlepas dari video yang akan datang. Okay. Korang nak buat apa yang aku dah suruh? Kalau korang nak buat apa yang aku dah suruh, tunggu apa lagi guys? Jom kita mulakan. Aku buka masa aku supaya aku boleh bercerita dengan secara lancar Tadi gimmick je. Okey. Isu yang aku hangat yang diperkatakan di zaman ini ialah penyakit COVID-19. Apa itu penyakit COVID-19? Penyakit COVID-19 adalah yang menamakan coronavirus, adalah penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus yang baru ditemui dan menyebabkan komplikasi di saluran pernafasan. Sejarah berlakunya COVID-19 ini bermula dari segi bandar Wuhan di China dan dikenepasi oleh Persatuan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, iaitu World Health Organization. Dia dikenepasi di Wuhan kerana berlakunya penjualan makanan di sana, makanan eksotik di situ. Okey. Dalam video ini aku nak bawa korang, penonton semua, mengetahui macam mana COVID-19 datang ke Malaysia. Betul tak kan? Okey, kita ambil secara ringkas tau. Okey, first berlakunya kronologi macam mana COVID-19 boleh terus berluasa di Malaysia. Itu pada tarikh 23 Januari tahun 2020, KKM itu adalah Kementerian Kesihatan Malaysia telah memberitahu bahawa telah maknanya ada orang berlaku COVID di Sabah, tetapi KKM telah mengesahkan bahawa itu adalah negatif. Okey, pada mulanya berlakunya rentetan dan sejarah detik hitam yang berlaku di Malaysia adalah pada tarikh Keramat 24 Januari tahun 2020. KKM mengesahkan 8 orang telah mendapat positif COVID-19. Kenapa itu? Kerana dia maklumkan bahawa pada masa itu Menteri Kesihatan pada masa itu, Zulkifli Ahmad, pada masa itulah Zulkifli Ahmad mengatakan ada sejumlah 3 orang warga Cina telah datang dan telah bertemu di Johor Bahru dan menyebabkan berlakunya perluasan COVID-19. Itulah dari situ berlakunya COVID-19 yang kita anggap itulah sejarah hitam untuk di Malaysia. Kerana masa pada itu kes hari demi hari semakin lama semakin meningkat dan menyebabkan juga kes semakin lama semakin naik, sehinggalah pada tarikh tersebut Jantung Agung telah diberi peluang untuk bertitah untuk membuatkan solat hajat supaya penyakit yang ada kat Malaysia ni akan hilang. Namun kes hari-hari semakin meningkat sehinggalah berlakunya benda paling penting, hari demi hari kes semakin meningkat sehinggalah tindakan drastik yang diambil oleh Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri kita, yang mengumumkan pada tarikh 16 Mac 2020 memberitahu bahawa kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang kali pertama yang kita buat pada tarikh 18 Mac 2020. Itulah tarikh keramat untuk masyarakat Malaysia menghadapi masalah dalam untuk berkampung di rumah, untuk tidak keluar semata sebab untuk mengelakkan penambahan penyakit COVID-19 ini. Jumlah kes yang aku rekod dalam video ini adalah sebanyak 200,000 lebih dan menyebabkan angka itu semakin lama semakin meningkat. Itu yang paling aku risau, disebabkan penyakit ini makin kurang, bukan makin kurang tapi makin meningkat. Okey,
Mesti korang nak tahu kan COVID-19 ni muncul. Okey, senang je cerita dia. Faktor yang menyebabkan penyakit COVID-19 ni adalah pengambilan makanan yang tidak seimbang atau tidak sihat. Senang cerita, kenapa masih sebabkan benda ni berlaku di bandar Wuhan, China. Diorang makan secara tidak bagus. Kenapa aku cakap tak bagus? Kerana mereka memakan makanan eksotik seperti ular, kelawar, musang, macam-macam lagi haiwan yang diorang makan. Dan kenapa tak boleh makan itu? Kerana makanan dalam haiwan tu punya virus yang agak bahaya dan tidak sesuai dengan badan kita. Oleh itu, Islam tidak melarang sama sekali untuk kita makan makanan eksotik. Dan ada faktor, mesti ada kesan kan. Kesan yang dihadapi bukan saja di dunia tapi di Malaysia juga menghadapi masalah yang sangat besar. Kerana impak yang diberikan oleh COVID-19 ini sangat-sangatlah besar. Aku singkatkan ada 3. Politik, ekonomi dan sosial. Politik, kenapa aku cakap COVID-19 ni memberi impak kepada politik? Kerana dia memberi impak sistem politik kita, negara, dan menyebabkan penangguhan seperti pengundangan, pengasingan atau kematian ahli politik dan penjadualan semula pilihan raya. Okey, supaya takut kebimbangan menyebabkan penyebaran virus. Kenapa aku cakap macam tu? Kerana aku nak cakap kita ambil contoh, kan kita telah darurat sekarang kan. Sebab kenapa kita darurat awal dan kita tak tergesa-gesa untuk buat pilihan raya? Sebabkan tak nak kebimbangan. Sebab tu Tan Sri Puri Yassin, Perdana Menteri kita, telah mengumumkan darurat di Malaysia, tapi dia tidak akan buat pilihan raya secepat yang mungkin kerana kebimbangan. Sebabkan kebimbangan wabak COVID-19 yang semakin lama semakin meningkat sehinggalah sekarang 4 angka. Banyak kan 4 angka? Aku pun takut. Okey, yang kedua, kesan terhadap ekonomi. Okey, kenapa kesan COVID-19 ini sangat memberi impak yang besar terhadap ekonomi negara kita. Dan kenapa aku cakap itu? Kerana adalah kesannya ialah dasar Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Ia memberi impak yang sangat besar. Bukan saja orang yang ke atas 40 sampailah orang semua lapisan menghadapi masalah yang sangat besar kerana kedudukan kewangan yang agak rendah. Yang kedua, kebimbangan terhadap isi rumah. Okey lah, aku ambil satu contoh lah. Orang rumah itu bekerja. Bila balik kerja, takut orang yang pergi bekerja seperti yang frontliner ke apa-apa yang bekerja masa waktu PKP, takut membawa virus. Sebabkan tu kebimbangan yang ada dalam rumah ni pun memberi satu kesan sangat besar dan sanggup takut sehinggalah menyebabkan dia orang pergi berhenti kerja ataupun satu benda macam okey, dia orang tak nak takut bekerja supaya takut dia bawa virus ke rumah dia sendiri. Okey, yang ketiga, firma atau syarikat ni takut dengan keadaan pekerjanya bekerja di luar, takut bawa virus. Maknanya di sini aku terangkanlah secara ringkas. Dia orang takut, majikan ni takut sekiranya pekerjanya membuat kerja lapangan di luar, takut membawa virus yang di luar ke dalam syarikat. Okey, yang keempat, normal ekonomi berasaskan dahulu tetapi ditukar menjadi keperluan sehari diri atau berbagai keperluan. Kenapa aku cakap macam tu? Dulu ekonomi berjalan seperti biasa, tapi sekarang ekonomi yang berlaku sekarang ni adalah berdasarkan pengasaskan keperluan yang diperlukan untuk sekini. Banyaklah contohnya dari sudut benda-benda yang kita tak tahu, yang dulu normal sekarang dia jadi satu keperluan pada masa kini. Okey, dari sudut sosial, kesan dia adalah masyarakat kurang produktif. Okey, aku boleh petik dan aku beritahu kau secara ringkas lah kenapa aku cakap macam tu. Kita tahu kan kita duduk di rumah tanpa keluar, dan disebabkan itu kita tidak suka untuk keluar, dan sebab dah malas untuk keluar, sebabnya kita akan jadi duduk sini jadi macam malas. Dan tambahan lagi, adik-adik yang ada kelas online ni, mudahlah aku cakap, kadang-kadang tu kelas pukul 8 buka laptop, tidur. Sebab kita di rumah, sebab kita tak ada intention untuk keluar pergi kelas. Berbanding kepada hari dulu, kita ada kelas di luar, kita boleh pergi kelas di luar.
Maknanya kita semangat lah kerja luar. Dan bila dah ke online ni, tertahu lah kan, pukul 8, kelas pukul 8, tapi buka laptop, tidur. Sesetengah orang macam tu. Sebabnya anggapnya kelas itu tempat tak perlukan pergerakan yang banyak, sebab itu dah tidur. Tapi sebab itulah masyarakat kurang produktif, sebab tak dapat cara macam tu. Lepas tu manusia menghadapi tekanan emosi kerana terlampau kita dah duduk di rumah. Perasaan yang negatif akan berlaku kepada kita, dan rasanya diri kita kadang-kadang ada setengah orang tu dia buang kerja kerana sebab kerja tu dibuang sebabkan tak diperlukan masa PKP ni, yang sebabkan ada masalah kewangan yang tutup. Lepas tu masalah benda-benda yang masalah lah. Sebabnya kalau kita di rumah ni kan macam masalah kan, tapi tekanan yang berlaku pada tekanan yang berlaku kepada kita banyak lah. Memang aku jujurnya ramai yang terkesan emosi sewaktu PKP. Dan yang terakhir ni adalah terdedah kepada gadget. Okey, sekarang memang aku cakap terang, memang sangat sejujurnya semua lapisan masyarakat terkesan dengan gadget, sebabkan kita memang memerlukan gadget dari sudut pembelajaran, dari sudut pekerjaan, dan pekerjaan tu lah, work from home tu, dari sudut bosan ke apa ke, dan kita nak chatting ke apa benda ke, WhatsApp ke segala-galanya. Sebab itu nak meluangkan masa kita dengan gadget, lebih pada gadget daripada kita dapat bersenam. Okey, itu sewaktu PKP lah, setengah pada itulah. Mungkin orang yang lain ambil istilah lain kan. Okey, faktor kesan dah aku beritahu adalah langkah untuk mengatasi wabak COVID-19 adalah yang pertama, elak daripada mengunjungi dan melawati tempat-tempat yang berisiko tinggi. Yang kedua, elak untuk berjumpa orang-orang yang ada sintu-sintu penyakit. Yang kedua, tidak bersalaman, tolong selamat. Yang ketiga, mengamalkan amalan yang bersih, kebersihan diri, dan satu lagi, berada diri dari tempat-tempat yang bahaya seperti majlis keramaian, dan dan yang keempat, yang kelima, mengamalkan amalan kebersihan seperti memakai tisu dan tutup mulut bila bersin. Banyaklah langkah-langkah yang perlu korang gunakan. Yang aku beritahu ni langkah-langkah yang korang perlu untuk mengatasi wabak COVID-19 ni. Dan yang terakhir kata pada aku menyeru kepada di sini aku dan korang-korang semua penonton cerita studio, supaya please sangat patuhi arahan kerajaan sepanjang PKP, kerana kes kita semakin lama semakin meningkat. Tak tahu nak cakap apa, kes semakin meningkat, dan harap korang tolong cakna aku cakap aku juga cakna dengan apa yang dikeluarkan oleh kerajaan, supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 menjadi zero dan jadi dapat kehidupan yang secara normal pada akan datang. Okey, sebelum aku tutup video ini, please sangat tolong subscribe, like and share kepada kawan-kawan, supaya video dan channel ini boleh pergi lebih jauh dan memberi aku semangat dan kekuatan untuk buat video yang lebih baik pada masa akan datang. Please sangat guys, aku tahu korang ramai tengok video aku, tapi ramai yang tak subscribe. Aku please sangat subscribe, kerana subscribe itu percuma saja. Dan aku kata hashtag road 1k subscriber, dan aku cakap hashtag kita jaga kita, hashtag kita boleh menang, hashtag kita tolong sama tolong. Bye, tolong guys, please, aku mohon pada korang, please tolong subscribe. Okay, dari situ video aku. Semoga berjumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.